Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ingat cikgu lagi tak? Okey, hari ni kita akan sambung pengajaran kita walaupun awak semua ada duduk di rumah kan. Okey, hari ni kita akan belajar tentang piramid makanan. Okey, apa itu piramid makanan? Okey, cikgu akan terangkan. Okey, piramid makanan ialah satu carta sebagai panduan supaya kita boleh makan secara sihat dan seimbang. Kenapa kita perlu makan sihat dan seimbang? Sebab badan kita memerlukan makanan yang seimbang dari segi semua. Okey. Mari kita tengok. Bentuk apa ni? Okey. Secara dasarnya ni bentuk tiga segi kan? Tapi bila ia jadikan 3D, ia adalah dinamakan piramid. Okey. Ini ialah bentuk asas untuk piramid makanan. Okey. Bentuk asasnya ialah bentuk tiga segi yang mana di bawah besar dan dia semakin mengecil bila ke atas. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau makanan-makanan tu berada di peringkat bawah, kita boleh makan dengan banyak. Tapi bila makanan itu terletak di peringkat atas, kita boleh ambil makanan tu dalam kuantiti yang sedikit. Okey. Kalau awak nampak ada berapa peringkat piramid makanan yang cikgu tulis kat situ? Ya, dia ada 4. Okey, yang bawah sekali peringkat ataupun kita sebut aras. Aras 1, seterusnya ialah aras 2, seterusnya aras 3 dan yang terakhir ialah aras 4. Tadi cikgu dah cakap, di bawah kita boleh ambil banyak. Bila makanan tu berada di atas, kita kena ambil sedikit. Setiap aras ni ada makanan-makanan dia yang tersendiri. Okey, jadi kalau makanan tu terletak di aras 1, kita boleh ambil dengan banyak. Okey, kalau makanan berada di aras 2, kita boleh ambil dengan kuantiti yang banyak tapi tak seperti aras 1. Bila makanan itu berada di aras ketiga, kita kena ambil secara sederhana, dan bila ia berada di aras yang 4, kita kena ambil secara sedikit. Tetapi kita kena ambil semua makanan ni. Tak boleh kita suka makanan yang ada di aras 1 dengan aras 3. Jadi, kita tak mau makan makanan yang ada di aras 2, kita tak mau makan makanan yang ada di aras 4, tak boleh. Kita kena ambil semua kelompok makanan setiap aras. Itu baru dinamakan makanan seimbang. Okey, untuk lebih faham, mari kita tengok apa makanan-makanan yang ada di setiap aras. Okey, untuk aras 1. Apa makanan-makanan dia? Awak tengok. Apa makanan yang awak nampak kat situ? Ya, ada mi, nasi, roti, donat, makanan-makanan yang berasaskan tepung ataupun makanan-makanan yang berasaskan gandum. Itu ialah makanan yang berada di aras 1. Kita boleh ambil makanan ni secukupnya. Ataupun dalam kata lain, banyaklah. Okey? Mari kita tengok makanan yang berada di aras kedua. Apa makanan yang ada di aras kedua ni? Makanan yang ada di aras kedua ialah pandai, sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi maksudnya semua orang kena ambil
sayur-sayuran dan buah-buahan. Bila dia berada di aras kedua, kita boleh ambil dia dalam kuantiti yang agak banyak. Okey, contohnya kalau kita makan nasi, kita mesti ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi kita tak adalah ambil sayur-sayuran tu lebih banyak daripada nasi. Nasi mesti lebih banyak daripada sayur dan buah. Okey, mari kita tengok makanan yang berada di aras ketiga. Apa yang awak nampak? Okey, di aras ketiga, makanan-makanan yang selalunya ada di aras ketiga seperti telur, daging, ayam, ikan, keju, susu dan banyak lagi lah. Okey, apa maksudnya? Kita boleh ambil makanan-makanan ni. Bukan kata kita tak boleh makan keju. Bukan kata kita tak boleh makan ikan, makan daging. Boleh dalam kuantiti yang sederhana. Okey, aras ketiga ialah dalam kuantiti yang sederhana. Kalau kita makan nasi dan kita makan sayur-sayuran tapi kita tak makan ikan ataupun telur ataupun daging. Jadi tu pun tak seimbang. Mesti ada nasi, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga sumber yang daripada aras tiga ni. Daging ke, telur ke, ataupun kalau kita makan makaroni ataupun spaghetti, kita bubuh keju. Macam itulah konsep dia. Okey, dan makanan yang berada di aras keempat, aras yang paling atas, maksudnya kita boleh ambil dalam kuantiti yang sedikit ialah ia adalah minyak, mentega, gula, garam, lemak-lemak. Boleh makan tapi kuantitinya sedikit. Barulah makanan yang kita makan seimbang. Okey, mari kita ambil contoh. Kalau kita makan nasi tengah hari, kita dah ambil nasi dalam kuantiti yang banyak. Kita perlu ambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur tak bolehlah banyak dari nasi. Sayur dia kena sedikit daripada nasi. Buah-buah mesti ada. Contohnya kita ambil sepotong oren ataupun sepotong tembikai dan kita mesti makan lauk. Contohnya ikan ataupun ayam ataupun telur dan selalunya mak awak masak sayur-sayuran, ikan ni semua dia dimasak kan? Dimasak mesti akan guna minyak, akan bubuh garam sikit, bubuh gula sikit kan? Jadi itulah yang dikatakan makanan seimbang. Yang mana piramid makanan ni digunakan sebagai panduan untuk kita makan makanan seimbang. Makanan seimbang membolehkan badan dan otak kita cergas dan cerdas. Okey. Cikgu harap penerangan cikgu tentang piramid makanan menjadikan awak semua boleh memilih makanan yang sepatutnya awak makan. Awak mesti pilih makanan dari setiap aras. Tak boleh makan donat sahaja. Sebab donat berada di aras satu. Donat yang digoreng dan ada gula, maksudnya awak ambil makanan di aras 1 dan aras 4 sahaja. Aras 2, aras 3 awak tak ambil makanan tu. Bukan cikgu kata tak boleh makan donat. Boleh. Maksudnya dalam sehari sekiranya awak cuma makan donat sahaja, awak makan makanan yang tak seimbang. Tapi kalau
dalam hari tu awak makan donat, tapi nanti tengah hari sikit makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, makan nasi lauk ikan, ayam goreng. Jadi awak dah makan makanan yang seimbang. Dan kena ingat, kena ambil jumlah dia pun betul. Tak boleh awak ambil nasi sikit sangat, tapi awak ambil ayam goreng sampai 4 ketul. Itu pun tak seimbang sebab ayam goreng tu berada di aras 3. Dia kena ambil sederhana. Nasi aras 1, ambil secukupnya. Sepatutnya nasi lebih banyak daripada ayam. Dan mesti ada sayur-sayuran dan buah-buahan. Tak boleh kata, saya tak suka sayur, saya tak suka buah, saya nak makan nasi dengan ayam goreng saja. Maksudnya, awak dah ambil makanan yang tidak seimbang. Makanan tak seimbang, tak elok untuk otak dan badan kita. Okey, cikgu harap selepas ni kita semua akan mengambil makanan yang seimbang supaya badan dan otak kita cergas dan cerdas. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan apa yang awak perlu buat, awak warnakan piramid makanan yang ada di buku modul tu ya. Okey, jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum.